nilai pemikiran kita. Kita hilang perkembangan tamadun yang besar. Bawa pergi ke zaman Melaka. Melaka muncul sebagai kuasa perdagangan. Kuasa perdagangan apa dia? Kuasa perdagangan bila Parameswara masuk Islam. Sebelum ni Parameswara agama apa? Hindu. Dia masuk Islam, menerima Islam, akhirnya kerajaan Islam, kerajaan perdagangan mula muncul di Melaka. Serentak dengan itu, saudara, kita telah hilang satu sejarah penting. Apa dia? Islam datang ke Melaka ikut jalan perdagangan mana? Islam datang Melaka ikut jalan perdagangan India. Jangan sebut. Kenapa jangan sebut? Kenapa jangan sebut? Oh, nanti payah nak gaduhkan India dengan Melayu. Sebab apa? Sebab Melayu ni Islam, India ni Hindu. Nampak tak bagaimana kita sebab ini kelemahan kita. Itu sebab bila kita dicabar persoalan bangsa, kita dicabar persoalan agama, kita cepat melata. Sebab jati diri kita lemah. Oh, Melayu Islam. Selain daripada Melayu, siapa Islam? Arab Islam. Saudara, Abu Lahab juga Arab. Abu Lahab bukan Islam. Akhirnya, saudara, dalam hidup kita, kita tidak boleh membezakan antara agama, adat dan istiadat. Bercampur semua dalam hidup kita, yang itulah yang kita kata betul. Sehinggalah sistem berkerajaan kita menyembah batu jemala tak tentu arah, dolat-dolat tak tentu arah. Ini budaya Hindu. Yang kononnya kita kata, inilah sumber kekuatan Islam. Sehinggalah kita confuse dan kita keliru, saudara. Kita buat perhimpunan di Stadium Shah Alam. Kita buat perhimpunan di Ipoh baru ni. Tajuknya himpun. Banner besar. Apa banner besar tulis? Oh, Melayu sepakat Islam berdaulat. Kamu apa ni? Saudara, Melayu ni kalau tak ada pun Islam tu dah ada dulu. Saudara tahu atau tidak, ini merupakan satu fitnah kepada agama Islam. Sebab apa? Sebab adakah Islam itu hidup kerana Melayu? Tak. Arab pun saudara tak pernah, baik Rasulullah, baik sahabat, baik mana kerajaan dulu, baik kerajaan sekarang, tak pernah tulis pun Arab sepakat Islam berdaulat. Oh, kalau macam tu, apa rasa hati sahabat-sahabat India yang masuk Islam? Apa rasa hati Cina yang masuk Islam? Kita tak concern kan benda itu. Benda ini terjadi kerana apa? Kerana jati diri kita hilang. Kerana kita tidak faham benda ini. Kenapa benda ini? Sebab ia telah dimold, telah dibentuk daripada zaman penjajahan. Baiklah, itu antara segmentasi-segmentasi yang kita hilang daripada sejarah kita. Tetapi yang saya nak cerita sebenarnya ialah itu, bab itu saudara balik, fikirlah sendiri, carilah bahan-bahan, bacalah sendiri. Tapi yang saya nak cerita ialah zaman Melaka. Serentak dengan Melaka muncul hebat sebagai sebuah kerajaan. Di Eropah, di Timur Tengah muncul perang salib. Saya baru ni saya syarah dengan Teresa Koch di Selangor, di Puchong. Teresa Koch ni ahli parlimen di AP, dia Kristian. Orang tanya saya, Cik Ubat, takkanlah nak syarah dengan Teresa Koch pun, takkanlah nak syarah dengan Teresa Koch pun cerita perang salib. Saya kata, saudara, baik Melayu, Cina, India, baik orang UMNO pun yang selalu dalam kepala otak orang UMNO, inilah nak jual depan Cina, cakap lain depan lain. Ini dengar. Itu kamu, Barisan Nasional. Oh, depan India, roleh, hidup India. MIC. Oh, depan Cina, conceng, hidup Cina. Depan orang Melayu, oh, kita orang Melayu perlu bersatu bersama UMNO, hidup Melayu. Tapi yang merompak, yang menyamun Cina siapa? Orang itu juga. Yang menyamun India, orang itu juga. Yang hidup paling jerit hidup Melayu itulah penyamun paling besar sekali. Tapi bagi kita, kita bercakap dalam bahasa yang sama. Perang salib, saudara, bukan perang agama semata-mata. Perang salib adalah antara kuasa rakyat yang diwakili oleh kuasa Islam pada ketika itu berlawan dengan kuasa mana? Berlawan dengan kuasa penindas, kuasa kapitalis jahat, Portugis, Sepanyol yang mempergunakan agama. Islam berdakwah memperkukuhkan masyarakat, memperkukuhkan rakyat. Islam tidak pernah menjajah. Islam sampai ke Cordoba, Eropah. Islam sampai ke Sicily, Eropah. Islam disebut dalam sejarah, Islam memerdekakan Sicily. Islam memerdekakan Cordoba. Kenapa? Sebab Islam tidak pernah. Islam ni daripada Arab. Kalau Islam ni kerana bangsa, saudara, dia akan hantar dekat Eropah ni Pak Arab jadi ketua di Sicily. Nah, Islam bukan begitu. Siapa yang menerima dakwah, maka dia akan diangkat menjadi ketua di tempat yang menerima syiar itu. Saudara yang saya hormati sekalian, kita berlawan dengan kuasa apa?
kita berlawan dengan kuasa penindas, kuasa zalim, kuasa kapitalis jahat yang mempergunakan agama. Bagi saya ini bukan medan lah kita nak cari agama betul, agama salah. Tetapi persoalannya pada ketika itu kebetulan agamanya Kristian dipergunakan oleh kelompok jahat ini. Oh, contohnya zaman gelap Eropah ini, tulis dalam sejarah saudara bagaimana contoh penyalahgunaan agama ini. Saya orang kaya, saya isu agama kuat, oh gereja semua kuat, saya tetap nak masuk syurga. Tapi oleh kerana saya kaya, oh saya marah dengan satu orang ni hamba abdi, saya pergi, saya tikam orang itu. Tetapi oleh kerana saya ni orang kaya, saya pergi balik ke gereja. Saya jumpa padri, saya minta maaf. Saya beli surat pengampunan, saya bagi wang mas dekat padri bagi surat pengampunan, dan akhirnya saya boleh masuk syurga semula. Itu bukan ajaran agama, tetapi disalahgunakan oleh kumpulan-kumpulan penindas yang mempergunakan agama ini. Begitu juga saudara yang berlaku di Malaysia hari ini. Agama telah difitnah, agama telah disalahguna. Saya sebut saudara contoh-contoh dia. Ni, baru ni saya ceramah di Jeli, Kelantan. Apa yang jadi dekat Kelantan, saya bersyarah menghadap dengan UMNO. UMNO saudara, dia pun tanya, oh berapa butir dah? Oh Togu Udik Aziz ni cerita nak bangunkan Islam apa semua. Berapa butir masjid dah dia buat di Kelantan ni? Dia kata, sedap. Berapa biji dah Menteri Besar buat masjid kat Kelantan? Dia tanya. Saudara, masjid ini kepada bukan Islam juga ambil kefahaman. Tolong, masjid ini adalah tempat pengumpulan masyarakat. Satu karya, satu kumpulan masyarakat dinamakan karya, perlu masjid sebab dia nak berkumpul, nak beribadat, nak selesai masalah, nak bermasyarakat. Maka apa kejadahnya Menteri Besar nak buat masjid kalau semua karya dalam Kelantan dah ada masjid? Kan lebih penting yang dipikir apa dia, bagaimana nak mengimarahkan masjid tersebut. Tapi bagi UMNO tidak. Masjid dah jadi bahan dagangan. Masjid dah contoh saya bagi saudara KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Saya percaya ramai yang dah pergi. Di KLIA itu ada balai polis, ada balai bomba. Di tepi balai bomba dan balai polis itu saudara ada masjid. Satu kampung besar masjid. Kubah setengah kampung. Mana karya KLIA, tolong bagi tahu saya, tak ada. Sembahyang Jumaat pun tak penuh di sana. Apa kejadah masjid besar dan mewah seperti itu? Sebab masjid dah jadi bahan dagangan. Sebab ada jawatan kuasa UMNO, kontraktor tak ada kerja. Jadi bagi buat masjid, maka masuklah sikit. Salah ke akhirnya orang bukan Islam akan melihat Islam macam mana? Islam ni rupanya masjid ni bukan sekadar politik, tapi dah jadi bahan dagangan. Saudara, contoh yang kedua, ibadat haji yang agung. Ibadat haji yang agung. Orang bukan Islam akan memandang bahawa Islam agama kasta, kaya dan miskin. Sebab apa? Oh, dan orang kaya, Perdana Menteri Malaysia, dan pergi haji 3 hari saja. Sebab apa? Sebab dan kaya. Belum habis lagi rukun haji, dah tweet, Alhamdulillah saya selesai mengerjakan ibadat. Kau ni faham tak faham ni? Akhirnya bila benda ini tersebar, Menteri Agama pun jawab. Menteri Agama kata apa? Menteri Agama kata tak apa, sebab dalam dia ada dini, ada yang dia tinggalkan sebab dia bayar dam. Kepala otak orang bukan Islam akan fikir apa? Rupanya Islam ni agama kasta. Betul ada sistem itu. Islam tidak kejam, Islam tidak rigid, Islam tidak mengongkong. Islam agama ibadat haji itu pun satu benda yang leisure, satu benda yang senggang. Tetapi kamu kena buat semua aturan. Kalau tak buat adalah sistemnya, tetapi kenapa? Sebab uzur, tak boleh benar. Sebab apa? Darurat, tak boleh betul. Baru ada sistem dam. Tapi persoalan hari ini, dia sengaja tak buat kerana dia kaya dan dia bayar. Orang bukan Islam akan pandang apa kat Islam? Orang bukan Islam akan pandang Islam ni rupanya agama kapitalis juga. Orang kaya 3 hari. Ni orang miskin mampulah kau sebulan kau duduk sana. Sehari ini salah siapa? Ini salah kita. Orang Islam memang fitnah dengan agama Islam itu sendiri. Sehari yang saya hormati sekalian, ini juga dalam bab ini sebelum saya lari ke poin tadi balik, saya jumpa kawan-kawan budak-budak motor ni. Dia pun kata, apa, ini cikgu ni semua haji dam haji je ni.
Saya kata janganlah kamu kata dah haji. Dah, ini tak ada kena-mengena dengan haji. Saya kata apa maksud kamu dah haji?